Saya kata tadi saya on the way tapi saya tak kata saya on the way ke mana. Okay? Saya tak kata saya on the way ke mana. Ya. Dan ada yang berkata lah, ada yang memberikan komen. Dia kata, sebab kenapa Ustaz Rosdi tidak mahu ulang buat dekat parit itu, ataupun tasik itu, ataupun sungai kecil itu, adalah kerana saya pernah kata, oh sebab dia guna props dan dia guna teknik itu dan teknik itu di parit tersebut. Atas sebab itulah Ustaz Rosdi tidak mahu ulang buat di sana, kerana nanti saya akan memberikan alasan, kalaulah sulur bidah itu timbul lagi, maka saya akan berikan alasan ia props. Bagi saya ini satu alasan yang mengarut lah, ya. Sebab apa? Sebab memang itulah tuduhan yang kami buat. Itulah tuduhan yang saya buat. Dakwaan yang saya buat dan tuduhan yang saya buat adalah memang Ustaz Rosdi Hassan menggunakan props ketika dia memanggil so-called sulur bidah di parit, ataupun di, nak panggil apa tempat tu? Kita kata parit je lah, okay? Tali air, okay? Tali air ataupun di parit. Memang itu tuduhan saya, memang itu dakwaan saya, bahawa apa yang beliau buat adalah menggunakan props, okay? Bukan yang datang tu bukan seekor ataupun satu makhluk jin yang bernama sulur bidah, bukan, tetapi adalah satu teknikal ataupun menggunakan props. Jadi kalau anda nak debunk saya, anda nak membuktikan dakwaan saya itu salah, adalah anda kena buat di tempat yang sama. Anda kena buat di tempat yang sama dan pastikan saya tak dapat membuktikan bahawa anda menggunakan props. Itu cara kita nak debunk. Dia perlu ada controlled situation, di mana saya mampu untuk sampai ke dasar parit tersebut, mampu sampai ke dasar dan mampu memeriksa seluruh kawasan itu. Okey, baru kita boleh mulakan panggil sulur bidah itu. Kalau saya tak boleh nak periksa tempat tu, kalau saya tak boleh nak pergi ke dasar di mana tempat yang dibuat itu tidak dikira sebagai satu proses apa kita nak panggil, challenge yang berjaya. Okay? Sebab nanti kalau dipanggil so-called sulur bidah itu lagi sekali dan saya tak boleh sampai ke dasar tasik banding, jauh ada kata 60 meter, ada kata 100 meter. Okay? Dan ada pihak-pihak yang mendakwa, ada pihak yang mendakwa, boleh rujuk kepada video Rafi Singapore. Okay? Dia mendakwa mendapat maklumat, daripada seorang yang tinggal di Kedah. Okay? Dan orang di Kedah itu mendakwa bahawa Rosdi Hassan cuba membayar beberapa anak-anak muda kampung untuk meletakkan dry ice di dasar tasik banding. Okay? Ini dakwaan saudara yang memberitahu Rafi itu. Betul ataupun tidak, saya tidak tahu. Okay? Kalau ia betul, ia boleh menghasilkan fenomena seperti apa yang orang anggap sebagai sulur bidah. Ia boleh menghasilkan fenomena tersebut. Dan saya tidak akan mampu buktikan. Sebab apa? Sebab dia terletak pada dasar tasik banding itu. Kalau betul lah apa yang didakwa oleh informer kepada Rafi itu. Kalau kita nak buat proses pembuktian, kita kena buat di parit yang sama supaya saya boleh control the situation and Rosdi boleh mencabar saya pada waktu itu untuk membuktikan bahawa dia menipu. Okey? Di tempat yang sama itu Rosdi boleh mencabar saya untuk membuktikan, Nodros, aku tak pakai apa-apa props. Buktinya, kamu boleh pergi ke dasar tasik ini, kamu boleh pergi ke dasar parit ini dan kamu boleh buktikan, dan kamu tak akan jumpa ia apa-apa. Kamu tak akan jumpa apa-apa peralatan. Dan apabila buih itu keluar, kamu boleh selam ke dasar parit itu dan nescaya kamu tidak akan jumpa apa-apa sumber. Kamu tidak akan jumpa apa-apa sumber. Itu baru jadi. Itu baru kita kata saya punya cabaran itu atau tuduhan saya itu telah terbatal.
Okey. Jadi saya punya jemputan ini belum lagi berakhir ya. The challenge still stands. Rosdi Hassan belum lagi menjawab. Okey. Dan kepada pengikut-pengikut Rosdi Hassan, saya nasihatkan banyakkan membaca ya. Membaca dan fahamkan penulisan. Fahamkan apa yang sebenarnya dicabar dan apa sebenarnya yang disahut. Supaya tidak kita kata melalut ke perkara yang bukan-bukan. Okay? So, again saya kata cabaran still stands dan Rosdi Hassan belum menyahut lagi. Rosdi Hassan belum menyahut lagi. InsyaAllah.